Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video kali ini saya akan ceritakan satu kisah seram yang berlaku kepada seorang pelajar yang bernama Azmi. Azmi ni bersekolah tingkatan 2 di sebuah sekolah menengah yang terletak di kampung. Kejadian misteri ini berlaku semasa Azmi menyertai program merentas desa di sekolah dia. Let's go. Setiap tahun sekolah Azmi ni ada anjurkan program merentas desa. Macam biasalah, macam sekolah di Malaysia ni memang biasanya ada program merentas desa setiap tahun. Apabila sekolah tu ada di kampung, jadi tracknya tak adalah lalu dekat jalan raya yang sibuk. Tak adalah, dia lalu di kawasan kampung, dekat sawah macam tu lah, dekat jalan sawit, ladang sawit. Track dia macam tu. Macam tahun sebelum-sebelumnya, pagi program tu memang semua pelajar diminta berkumpul di depan sekolah. Program merentas desa ni biasanya akan dimulakan dengan tingkatan 1, lepas tu tingkatan 2 sampailah tingkatan 5. Dia lepaskan secara berperingkat. Azmi dia tingkatan 2, jadi sebelum dia tu dah ada budak tingkatan 1 semua dah mula. Azmi dia ada kawan baik dia nama Harun, jadi dia dah pakat untuk berlari sama-sama lah, untuk merentas desa bersama-sama. Pagi tu memang meriah, memang ramai, memang semua student terlibat lah, kecuali kalau yang tak sihat tu dia tak berlari lah, tapi kalau yang sihat ni semua berlari. Apabila tiba giliran budak tingkatan 2 mulakan merentas desa, Azmi ni berlari dengan Harun. Azmi dengan Harun ni dia antara pelajar yang tak laju sangat dan taklah lambat sangat. Dia di tengah-tengah. Semasa Azmi dengan Harun ni merentas desa, berlari anak lah. Depan pada dia orang tu memang dah ramai lah student yang jenis laju ni, dah laju ke depan. Tapi dekat belakang pun ada juga yang jenis perlahan, yang jenis tak laju, adalah belakang dia orang tu. Sedang dia orang ni berlari, Azmi dengan Harun ni berlari. Si Azmi ni dia nampak dekat tepi jalan ada orang jual air. Bukan yang jenis macam kedai kotak tu, yang jenis biasa je, yang jenis ada jug, lepas tu ada cawan, dia susun cawan. Kalau orang nak minum air, dia tuang lah, dia bagi minum, macam tu je lah. Azmi ni mula-mula pelik juga, bila masa pula ada orang jual air kat sini. Sebab dia dulu tahun lepas dia dah pernah join merentas desa, dah lalu dah track tu. Biasa tak ada orang jual air kat situ, tapi sebabkan dia dah harga, tak apalah, berhentilah minum air. Air tu air free kot, dia fikir macam tu. Tapi dia tengok kawan dia yang lain, tak ada seorang pun berhenti kat situ, termasuklah Harun ni. Harun ni tu saja berlari. Jadi Azmi seorang je lah yang berhenti ke tepi tu minum air. Dia tanyalah, "Kak, air ni free ke?" Kak tu pun jawablah, "Memanglah free, minumlah," dia cakap. Azmi pun ambil lah air tu, minumlah secawan. Azmi tengok Harun dah jauh dah. Dia panggil Harun, Harun tak dengar. Dia tengok Harun dah jauh, tak apalah, nanti aku kejar balik lah. Lepas tu Azmi ni dia terperasan ada seorang pelajar, dia tak pernah tengok pelajar tu, pelajar lelaki berlari. Dia pun pelik lah, budak baru ke. Lepas tu dia tengok pelajar lelaki tu, dia masuk lorong lain, lorong yang Azmi tak pernah lalu. Jadi Azmi ni dia habiskan minuman dia tu, dia letak balik cawan, dia pun ikutlah budak tu. Azmi ni fikir, ke ada shortcut yang aku tak tahu, ada jalan pintas ke. Jadi dia pun ikutlah, dia ikut budak lelaki tu lalu lorong tu. Azmi ni kejar, dia tengok lajunya budak ni lari, pelajar ni lari. Azmi ni nak pergi, dia nak tanyalah, nak berkenalan sekali kalau budak baru, tapi tak dapat kejar, budak tu laju sangat. Makin kejar makin jauh kena tinggal. Sedar tak sedar, Azmi ni dia tengok keliling dia ada kampung. Dia dah sampai mana dia pun tak tahu. Dia dah masuk lorong tu, pergi jauh makin dalam, tiba-tiba ada kampung. Azmi dah sampai kat kampung tu, dia tengoklah keliling. Aku tak pernah tengok kampung ni.
Dah lama aku duduk kat sini, tapi tak pernah tengok pula kampung ni. Tak tahu ada kampung kat sini. Kata hati dia. Azmi dia berusaha patah balik, cari balik jalan yang dia masuk tadi. Tapi tak jumpa-jumpa. Tak keluar-keluar daripada tempat tu. Budak yang dikejar, pelajar lelaki yang dikejar tadi memang dah tak tahu dah pergi mana. Azmi ni cuba track balik jalan masuk tadi, memang dia tak jumpa lah, tak tahulah kenapa dia tak jumpa. Yang ada cuma semak-semak je lah. Jadi dia dah cemas, dah rasa cemas. Jadi dia pun patahlah balik dekat kampung tu. Dia nak minta pertolongan lah, sebab dia rasa dah lama sangat dia cari jalan keluar tapi tak jumpa. Dia berjalan dekat kawasan kampung tu, dia tengok lah ada seorang pakcik ni tengah sapu sampah dekat kawasan rumah dia. Azmi pun pergi bagi salam. Dia pun bersalam dengan pakcik tu. Lepas tu dia ceritalah keadaan dia, apa yang jadi dekat dia. Jadi Azmi ni minta tolong pakcik ni lah. Pakcik, boleh tak tolong saya tunjuk jalan keluar? Saya kena balik ke sekolah ni. Saya ada program mentas desa tak habis lagi ni. Tapi pakcik tu dia senyap, dia tak jawab apa pun. Dia tengok aja Azmi ni. Lepas Azmi ni minta tolong beberapa kali, barulah pakcik tu cakap, duduk rumah pakcik lah, kata semalaman. Pakcik tu cakap, tidur kat rumah pakcik je, esok pagi pakcik hantar. Azmi ni tak nak lah sampai kena tidur situ pula, sebab tadi dia rasa taklah jauh sangat masuk ke dalam. Tapi cuma dia tak jumpa jalan keluar tu je. Tak adalah sampai perlu tidur kan. Jadi Azmi ni menolak lah. Tak apalah pakcik, kalau boleh tak naklah bermalam kat sini, sebab apa tu saya kena balik ke sekolah ni. Dia cakap macam tu kat pakcik. Pakcik ni sekali lagi diam. Azmi dah rasa pelik dah macam masa tu. Lama juga Azmi minta tolong dengan pakcik tu, tapi pakcik tu cuma diam je. Bila Azmi dah banyak kali sangat minta tolong, merayu dekat pakcik tu, barulah pakcik tu cakap, tak apalah, naiklah dulu, makan sikit kuih. Pakcik ada buat kuih tu, makcik kamu ada buat kuih tu, makanlah sikit sebelum balik, dia cakap. Azmi pun ikutkan je lah. Naik ke rumah pakcik tu, lepas tu makan kuih yang disediakan oleh makcik tu. Dalam rumah pakcik tu, Azmi nampak budak tadi ada. Budak yang berlari dekat depan dia, yang berlari laju tu. Budak lelaki tu bagi tahu, tak apalah, sekejap lagi saya tunjuk jalan keluar. Azmi ni pun lega lah. Alhamdulillah ada juga yang nak tolong. Azmi pun makan kuih yang dihidangkan oleh keluarga pakcik tu. Pada masa tu juga dekat sekolah ni memang dah heboh pasal kehilangan Azmi. Yang banyak kena soalnya Harun lah, kawan Azmi yang lari sekali dengan dia tadi. Lari sekali dengan Azmi tadi, dia lah yang paling banyak kena soal. Cikgu-cikgu pun besar semua soal dia. Harun ni tak tahulah, dia pun tak tahu. Dia bagi tahu, "Entahlah cikgu, saya pun tak tahulah. Tadi elok je lari dengan saya, lepas tu sampai satu tempat ni dah hilang, tak tahu ke mana dah." Harun ni pun cubalah tanya kawan-kawan yang lain, ada nampak tak si Azmi ni. Kawan-kawan dia yang lain memang tak tahulah. Tanya Harun balik, bukan lari dengan kau ke tadi? Jadi tak ada siapa-siapa yang tahu Azmi ni pergi ke mana. Cikgu-cikgu semua termasuk dengan pelajar-pelajar senior ni bersiap-siap lah nak cari Azmi. Lalu dekat nak cadangnya nak lalu dekat track tadilah, track mengentas desa tu. Termasuklah Ustaz Rosli. Ustaz Rosli pun nak cari juga Azmi, nak tolong. Bila Ustaz Rosli ni bersiap-siap nak cari Azmi, dah keluar gate sekolah, lalu dekat jalan depan sekolah tu, Ustaz Rosli ni dia terperasan, nampak daripada jauh si Azmi ni datang menuju ke depan gate sekolah. Ustaz Rosli ni perasan Azmi ni macam bercakap dengan seseorang dekat sebelah dia. Tapi yang peliknya, apa yang Ustaz Rosli ni nampak, Azmi ni seorang-seorang je. Tak tahu Azmi tu cakap dengan siapa sebenarnya. Cikgu Rosli ni pun berjalan lah menuju dekat Azmi. Dia sampai dekat tu, dia tepuk bahu. Tepuk macam tu. Masa Ustaz Rosli tu tepuk bahu Azmi, Ustaz Rosli terkejut sebab baju dia kotor, baju Azmi tu kotor, pakaian dia kotor dari atas sampai bawah. Baju Rosli ni penuh dengan lumpur, baju dia, seluar, kasut semua. Bila dah bahu Azmi ni kena tepuk, Azmi ni macam terperanjat, macam baru tersedar. Macam tu. Muka Azmi ni pun pucat aja. Ustaz Rosli ni tanyalah, "Kamu daripada mana?" Lepas tu Azmi macam terpinga-pinga, macam blur.
Macam baru bangun tidur macam tu lah. Dia macam nak jawab apa pun tak tahu. Macam tak tahu apa jadi. Ustaz Rosli pun bawa lah Azmi ni ke pejabat sekolah. Masa tu Azmi memang dalam keadaan lemah. Muka dia pucat, dia jalan pun tak boleh laju, dia kena jalan perlahan macam tu. Jadi adalah sesi soal jawab di pejabat sekolah. Cikgu-cikgu semua nak tahulah, termasuk dengan beberapa orang pelajar, termasuk Harun. Jadi bila dah cikgu-cikgu ni tanya, Azmi ni pun ceritalah, tapi dalam keadaan lemah lah. Dia pun cerita tadi sampai dekat Selekoh sini ada kak ni seorang jual air. Jadi masing-masing tercengang lah. Ada ke? Ada ke ahli jawatan kuasa kita yang sediakan minuman? Dia cakap. Cikgu-cikgu sama-sama cikgu tu lah, termasuklah pelajar sekali. Jadi semua orang cakap mana ada, tak ada lah kata. Dekat checkpoint tu pun cuma ada macam tag tanda aje. Tanda yang menyatakan apa tu, dah lalu dekat kawasan tu je, tak ada sediakan air. Jadi maknanya yang sediakan air tu pun memang dah bukan manusia. Bila dengar macam tu, guru besar sekolah tu cuma mengelingkan kepala je lah. Dah 3 kali sebenarnya jadi macam ni. Track diorang dah cuba alih setiap tahun. Apa tu, tapi tempat berlakunya pelajar hilang ni dia macam berubah-ubah. Jadi diorang pun tak tahu nak buat macam mana lah. Memang tempat pelajar hilang tu dekat Selekoh lain-lain. Dia ubah ke sini, nanti hilang tempat lain pula. Dia macam tu. Cikgu-cikgu dekat pejabat tu terperasan Azmi ni macam dia macam meracau. Dia start macam ternampak-nampak benda yang orang lain tak nampak masa dia ada dekat pejabat tu. Dia meracau-racau, dia cakap pun orang tak tahu dia cakap apa. Jadi Ustaz Rosli ni pun dia ikhtiar lah. Dia ambil air, dia baca ayat-ayat Quran. Lepas tu dia disapukan air tu ke muka Azmi dengan selawat. Lepas tu Azmi lepas dah disapu dengan air bacaan tu ke muka, Azmi ni segar sikit. Lepas tu Azmi ni dihantar ke rumahnya. Azmi demam lebih kurang 5 hari macam tu. Memang tak pergi sekolah lah, demam. Tak larat, badan tak larat, badannya lemah. Sepanjang Azmi di rumah, dia bagi tahu ada ternampak seorang pakcik dan seorang budak lelaki, remaja lelaki yang lebih kurang umur dengan dia lah, selalu melintas dekat kawasan rumah dan dalam rumah. Keluarga Azmi ni adalah minta bantuan daripada pengamal perubatan lah, datang ke rumah. Termasuklah Ustaz Rosli sekali ada juga melawat nak tengok keadaan dia. Jadi pendapat pandangan daripada pengamal perubatan ni, memang pakcik dengan anak dia tu, dengan pelajar lelaki yang Azmi nampak tu memang bukan orang, dan mereka suka pada Azmi ni. Dia ikut ke rumah. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Semoga anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like dan share video saya. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.